Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak mempunyai matlamat yang tinggi terhadap masa depan dalam sektor digital di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak akan menjadi masyarakat yang berkembang maju yang didorong oleh data dan inovasi. Jelas beliau, data adalah sumber bernilai tinggi dan boleh diperbaharui yang memberikan nilai ekonomi dan memacu alam sekitar serta tenaga sekaligus memainkan peranan penting dalam kelestarian alam sekitar dan tenaga bagi melindungi sumber alam semula jadi. Tambah beliau lagi, ia juga akan membolehkan kemampanan dan keselamatan alam sekitar dengan memberi peluang kepada dunia untuk lebih memahami permintaan terhadap tenaga, makanan dan air. Among the many benefits of big data for sustainability is function in the enforcement of regulatory practices around the world in keeping track of their emissions, reaching renewable energy goals as they raise standards of sustainability in all sectors. For example, it takes 2,000 liters of water to produce the food necessary to feed one person for a single day. The application of big data for agriculture is critical, given the average rate of resource consumption and growing scarcity. Big data is indispensable in managing the environmental and energy sustainability challenges and issues. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2022 di Pusat Konvensyen Berdunia Kuching BCCK pada Selasa. Dalam itu, ujar Premier Sarawak lagi, IDEX telah menjadi acara utama antarabangsa Kerajaan Sarawak sebagai platform untuk berkongsi idea baharu, membangunkan strategi sekaligus menangani isu dan cabaran untuk memajukan ekonomi digital yang mempan. Bertemakan Decoding Big Data for Environmental and Energy Sustainability, tahun ini katanya adalah selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 serta meneruskan matlamat pembangunan mampan SDG baharu dalam era digital. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, transformasi digital adalah kunci ke arah peningkatan produktiviti dan kecekapan yang memfokuskan kepada penstrukturan semula dan mempelbagaikan ekonomi kepada industri hiliran bernilai tinggi sambil mewujudkan masyarakat yang berkembang maju. Our focus is on restructuring and diversifying our economy into high-value downstream industry while creating a thriving society. Advancing digital transformation is key towards improving productivity and efficiency. We need to fully embrace digital transformation to maximize the economic value in the global business environment that are dynamic and volatile. Our development strategy is not only about economic growth, but it is also about cascading the wealth and prosperity equitably and maintaining environmental sustainability for all the people of Sarawak. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Degres Ugah Hembas dan Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kohian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar, Menteri Pembangunan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Haslan Abang Hibni, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Marzuki dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datu Dr. Sabariah Putih. Sementara itu, IDEX 2022 memberi tumpuan kepada kepentingan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi yang juga pengerusi IDEX 2022, Datuk Dr. Sabariah Putih berkata, elemen ESG ini akan mempercepatkan lagi pertumbuhan sosioekonomi dalam jangka panjang untuk Sarawak menarik bakat, menggalakkan pelaburan sosial responsif dan menarik pelabur oleh syarikat bertujuan untuk mengamalkan amalan ESG.
The ESG elements as opined by our YAB Premier are internal practices and policies which will further expedite socio-economic growth in the long run for Sarawak, attracts talents, encourages social responsive investments and attract investors by companies aiming to adopt ESG practices. These aspects of ESG dimensions are in alignment with the post-COVID-19 Development Strategies 2030, which was formulated by the Sarawak Economic Action Council, or in short, SEAC, and launched by our YAB Premier in July 2021. Within the PCDS 2030, environmental sustainability is an integral part of Sarawak development initiatives for the current and future generations. Datuk Dr. Sabariah menambah IDEX 2022 akan menjadi platform kepada pakar untuk berkongsi perkara mengenai potensi ekonomi hidrogen, globalisasi daya tahan rantaian bekalan, pendigitalan, revolusi perindustrian baharu IR 4.0, industri kreatif, komuniti digital dan peralihan ke arah ekonomi rendah karbon. Ujar beliau lagi, IDEX 2022 kali ini turut menyaksikan kepulangan IDEX dengan jangkaan penyertaan seramai 3,000 orang secara bersemuka dan 40,000 penonton dalam talian. Berita seterusnya, masyarakat diingatkan agar tidak alpa dalam usaha memerangi wabak rabies atau penyakit anjing gila di Sarawak. Dalam membuat seruan tersebut, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian menegaskan para pemilik anjing harus memastikan haiwan peliharaan mereka itu diberi suntikan vaksin rabies pada setiap tahun. Pemilik tidak tahu sekiranya anjing mereka berkemungkinan dijangkiti rabies dan ini akan mengundang bahaya terutama kepada anak-anak kecil. Sekiranya anjing yang tidak diberikan vaksin, ia mampu menyebabkan kematian pada kadar 99% apabila menggigit seorang manusia. Justru kepentingan mendapatkan suntikan vaksin rabies pada setiap tahun itu penting bagi mengelakkan kes kematian akibat wabak rabies terus berlaku. Datuk Seri Profesor Dr. Sim menjelaskan demikian pada program kesedaran wabak rabies dan wabak African Swine Flu ASF serta Majlis Ngiling Bidai di Rumah Bunseh Tiboh di Sibu pada Ahad. Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak itu turut mengingatkan orang ramai agar bergegas ke hospital yang berhampiran bagi mendapatkan rawatan lanjut sekiranya digigit anjing. Berita di Simunjan. Kerajaan menerusi agensi terlibat akan meneliti dan menangani isu banjir yang sering dihadapi penduduk Kampung Sungai Raya setiap kali musim hujan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu isu itu kerap timbul berpunca daripada masalah perparitan di kawasan tersebut. Dan cuma tadi ke rumah dah minta kita nasihatkan mengenai air yang masuk situ. Nanti setiausaha politik akan bertemu dengan pihak JIT untuk nasihat kita. Sebenarnya dia lebih kepada banyak masalah dari segi perparitan dan niatan melalui IUSDA. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program pengarami ngiling bidai di Kampung Sungai Raya di Simunjan pada Isnin. Mengulas lanjut, beliau yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong memberitahu Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg amat prihatin tentang isu yang dihadapi setiap lapisan masyarakat. Datuk Seri Nancy turut menyeru pemimpin di peringkat akar umbi untuk menyuarakan sebarang isu yang diutarakan penduduk di bawah tanggungjawab mereka. Semuanya memainkan peranan. Jadi kita di kampung, anak fikir kita tiada peranan. Semuanya mempunyai peranan, boleh beri kepada tuan rumah dan tuan rumah akan berhubung dengan adun ataupun ahli parlimen. Semuanya kita dapat berbincang bersama dan macam tadi perparitan kita rasa perlu kita atasi. Menyentuh berkenaan program itu, Datuk Seri Nancy berpendapat program seumpamanya mampu mengeratkan silaturahim antara hadirin serta menjadi platform berbincang dan menyelesaikan sebarang masalah. Pada program tersebut, beliau juga berkesempatan melakukan ngetas ranyai bersama Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK yang hadir. Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah hak adat Bumi Putera NCR sekiranya tuntutan itu adalah sahih
mengikut perundangan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh berkata, usaha pengukuran tanah NCR ini telah dilaksanakan sejak tahun 1960 hingga 2010 melalui program-program seperti operasi penyelesaian, pengukuran bahagian 3 Kanun Tanah Negeri dan sebagainya. Satu-satunya pendekatan yang kita ambil selama ini untuk memastikan kemudahan-kemudahan ini dipanjangkan kepada penduduk-penduduk di luar bandar, khasnya terutama sekali dalam di kawasan Kota Semerahan ini. Kita tahulah perkembangan yang pesat, jadi warga-warga asal di sini juga memerlukan, ataupun warga yang sudah bertapak yang sudah tinggal di sini begitu lama, disediakan tempat untuk mendirikan rumah dan sebagainya. Dan seterusnya kawasan-kawasan NCR yang telah dikenal pasti untuk dijututkan oleh keluarga di kawasan ini sudah juga disukan, dan juga pada hari ini kita memberi hak milik tanah. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sidang media Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumiputra di Dewan Suara Kota Semerahan pada Isnin. Warta Rizab Komunal Bumiputra di bawah Seksyen 6 KTN Kampung Bangkas Semong diserahkan kepada seorang penerima manakala surat hak milik tanah Seksyen 18 KTN Pertanian bagi Kampung Tanjung Bundong Muara Tuang diserahkan kepada 82 penerima. Selain itu, seramai 441 penduduk lagi menerima surat hak milik tanah dari Kampung Tradisi dan 154 penduduk dari Skim Tanjung Bundong Fasa 4 dan 5 Kediaman Kota Semerahan menerima tol Skim Pembesaran Kampung SPK. Sementara itu, salah seorang penduduk Kampung Melayu, Hafsah Mentali berkata, beliau amat bersyukur setelah usaha yang dijalankan Kerajaan Sarawak sejak 2018 menemui jalan penyelesaian. Kami ada senang hati dan berpuas hati lah kerana tanah itu dia hak milik kami pun. Dan kami bersyukur sangat kepada Kerajaan Negeri telah memberikan gan ini kepada kami. Dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang telah berkelumus mengeluarkan gan ini untuk kami. Turut senada Rozimah Madili yang berpendapat melalui pengguran tanah yang dilaksanakan, ia dapat menjamin sempadan tanah direkod dengan jelas bagi mengelakkan sebarang pencerobohan dan pertikaian. Terima kasih juga ini tahu ada geranto untuk memudahkan kerja kami, untuk anak-anak, untuk saya dah berkelahi lah untuk dapat geranto dengan adik-beradik kah, orang kampung kah. Dan insya-Allah ada rezeki dapat malam rumah dia pun. Bagi Khairul Azman Anwar pula, dengan adanya geran tanah yang diberikan Kerajaan Sarawak, sudah tentu ia akan dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak sebab meluluskan geran tanah tu. Orang memang memerlukan geran tu untuk mohon rumah kerajaan lah, SPNB, sebab musyawarah susah mohon. Laporan berikutnya. Polis Sarawak berjaya merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM37,419 dalam satu operasi di pusat hiburan di Tabuan di sini pada Rabu lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, operasi yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak itu telah diadakan sekitar jam 12.20 tengah malam hingga 2 pagi. Menurutnya, dalam operasi itu, polis berjaya menahan 21 individu iaitu 17 lelaki dan 4 wanita yang berusia dalam lingkungan 20 hingga 51 tahun. Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya menangkap seramai 13 lelaki dan 4 perempuan berusia dalam lingkungan 20 hingga 51 tahun dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM37,000 serta menyita harta bernilai RM43,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak pada Isnin. Ujar Datuk Muhammad Azman lagi, dadah itu terdiri daripada 46 paket jus ekstasi bernilai RM29,900, 150 biji pil Eramin 5 iaitu berjumlah RM2,250, 99 biji pil ekstasi berjumlah RM1,485, manakala 25.23 gram ketamin berjumlah RM3,784. Kesemua dadah yang dirampas itu dapat digunakan seramai 513 penagih dadah. Dalam perkembangan sama, beliau juga berkata polis juga berjaya merampas dadah
bernilai RM13,230 serta sitaan harta bernilai RM35,476 dalam satu operasi khas yang diadakan di Betong pada Sabtu lepas. Dalam serbuan jalankan di dua kawasan bersingan di Jalan Tisak dan Beladen Betong, polis telah berjaya menangkap selama 18 lelaki dan 3 perempuan berusia dalam kurungan 18 hingga 54 tahun. Pecahan tangkapan seperti berikut, iaitu 21 orang tangkap, 1 perempuan di bawah Seksyen 39B, 1 orang perempuan di bawah Seksyen 12.2, 18 lelaki di bawah Seksyen 15.1A dan 1 orang perempuan di bawah Seksyen 15.1A. Ujian saringan mendapati 18 lelaki dan 1 perempuan ditangkap dapati positif dada jenis MET dan 2 suspek lagi atau ditangkap dapati negatif dalam saringan awal action. Katanya semakan rekod kesemua suspek mendapati 4 mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan kes dadah, manakala 2 lagi mempunyai rekod lampau kes dadah dan jenayah. Dalam sidang media sama, Datuk Muhammad Azman turut memaklumkan kejayaan polis mematahkan aktiviti pengerekan pasir secara haram dan merampas sebuah kapal korek dengan muatan pasir bernilai RM1,202,500 susulan penahanan 2 lelaki tempatan dan 4 warga asing di perairan Tanjung Keleh, Sarike pada Sabtu lepas. Turut dimaklumkan kejayaan membantras cubaan menyeludup minyak diesel dan merampas lori yang bernilai RM51,750 di kawasan perindustrian Muara Tabuan, Jalan Setiaraja susulan penahanan seorang lelaki pada Ahad. Selanjutnya, program border Pasukan Tindakan Kecemasan Komuniti (CERT) akan memberikan keyakinan kepada komuniti untuk bertindak secara sistematik apabila berlakunya kejadian kecemasan atau bencana. Timbalan Residen Bahagian Seri Aman Elvis Didit menyeru semua peserta mempunyai sikap tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap pasukan ini agar ia boleh memainkan peranan sebagai sebahagian daripada anggota penyelamat. Oleh demikian, adalah sangat wajar bagi kawasan ini diadakan pasukan bertindak kecemasan komuniti CERT ataupun border CERT. Ini akan memberikan keyakinan kepada penduduk-penduduk di kawasan ini untuk bertindak secara sistematik apabila berlakunya kejadian kecemasan atau bencana. Di sini saya ingin merayu kepada mereka yang telah diberi amanah agar mempunyai sikap tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap pasukan ini agar ianya boleh memainkan peranan sebagai sebahagian daripada anggota penyelamat apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Meskipun khidmat ini merupakan kerja sukarela, namun anggaplah ianya sebagai sumbangan ikhlas kita kepada sesama insan. Semoga apa yang kita lakukan itu dinilai sebagai amalan baik dan semoga Tuhan akan membalasnya dengan ganjaran yang setimpal. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Border CERT kawasan daerah Seri Aman Siri 2 di Dewan Komuniti Datuk Francis Hardan Holistini, Batu Lintang, Kuching pada Isnin. Tambah beliau, dengan adanya pasukan Border CERT ini akan memberi nafas baharu kepada badan sukarelawan yang sedia ada seperti Jabatan Sukarelawan Rela, Rukun Tetangga, Rakan Kop, Pasukan Bomba Sukarela dan Pasukan Bomba Komuniti di mana mereka sama-sama dapat berganding bahu memberi sebarang bantuan. Beralih ke berita sukan. Bekas penyerang kelab Al-Kabaurah yang bersaing dalam Liga Oman, Gabriel Mentero di Enderet menjadi sandaran baru skuad Kuching City FC KCFC untuk mengharungi baki saingan Liga Premier pada tahun ini. Penyerang berusia 23 tahun kelahiran Sao Paulo, Brazil itu menggantikan Kenu Marsh Brown yang mengalami kecederaan ketika ditemu bual selepas mendatangani kontrak di ibu pejabat KCFC pada Selasa. Gabriel menyatakan rasa terujarnya kerana dapat bermain bersama dengan kelab itu. Beliau juga meletakkan misi membantu KCFC memburu slot dalam saingan Liga Super tahun depan. I'm happy to be here and I hope to help the team to achieve your goals. I hope they help the team to go to Super League.
Sementara itu, Ketua Jurulatih KCFC Irfan Bakti menaruh keyakinan tinggi terhadap Gabriel untuk menggalas tugas membantu skuad itu mengharungi baki kempen Liga. Kehadiran beliau ini dapat mengganti KND lah, yang mana kami rasa KND itu lambat lagi boleh beraksi kan. Jadi diharapkan bagaimana kita tengok dalam video klip macam itulah dia main bola lah. Beliau dalam pada itu menolak kemungkinan menurunkan Gabriel untuk aksi pertamanya menentang PDRM FA pada Sabtu ini. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.